lambang rehal dan Al-Quran, dimuliakan di tempat tinggi. Inilah mercu tanda Bandar Kota Baru setelah pentadbiran negeri Kelantan Darul Naim diambil alih oleh pimpinan ulama. Banyak perubahan telah dilakukan sejak Parti Islam se-Malaysia PAS memenangi pilihan raya umum bagi negeri ini pada November 1990. Namun satu perkara di Kota Baru yang menjadi tarikan umum di peringkat nasional dan antarabangsa, yaitu pasar besarnya yang termasyhur dengan dominasi peniaga-peniaga wanita, terus dikekalkan. Dataran MPKB, satu lagi tempat yang menjadi daya tarikan baru di Kota Baru. Bandar yang terus berkembang pesat dengan ciri-ciri dan identiti Islam dan kemunculan hotel-hotel baru bertaraf 5 bintang seperti Hotel Renaissance. Dan ini kompleks pejabat menteri besar dan setiausaha kerajaan yang dikenali dengan nama Kota Darul Naim. Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat, Menteri Besar Kelantan Darul Naim, seorang ketua kerajaan bagi salah sebuah negeri di Malaysia yang paling banyak membuat perubahan demi kesejahteraan rakyat di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana dia memulakan kerjanya di pejabat, sembahyang sunat duha 2 rakaat, memohon petunjuk dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia sentiasa di atas landasan yang betul dalam mentadbir negeri. Selesai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah memulakan tugas-tugas harian sebagai menteri besar, mempengerusikan pelbagai mesyuarat, merasmikan pelbagai acara, menerima tetamu dari dalam dan luar negara, dan sebagainya. Itu kerja-kerja rutin sebagai ketua kerajaan negeri yang biasa. Tetapi Nik Aziz bukan seorang ketua kerajaan negeri yang biasa. Sejak mentadbir Kelantan selama lebih 11 tahun, dia telah memperlihatkan corak dan gaya kepimpinan yang berbeza, yaitu corak dan gaya kepimpinan ulama atau tok guru. Bagi melihat perkara ini dengan lebih jelas, mari kita perhatikan satu hari perjalanan kehidupannya, yaitu pada hari Jumaat, tepatnya Jumaat 19 Oktober 2001. Kampung Pulau Melaka. Seperti hari-hari yang lain juga, azan dilaungkan, menandakan masuknya waktu subuh, menandakan bermulanya satu lagi hari dalam hidup kita.
Pintu depan rumah ini setiap pagi akan terbuka sejurus selepas selesai azan. Tuk Guru Nik Aziz berjalan beberapa langkah masuk masjid untuk menunaikan tugasnya yang pertama buat hari ini. Sebagai manusia, sebagai Tuk Guru, sebagai Menteri Besar, menjadi imam solat subuh. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sesudah salat, tugasnya yang kedua diamalkannya sejak berpuluh tahun lalu, sejak belum menjadi Menteri Besar dan terus diamalkan sebagai amalan Menteri Besar. Menyampaikan kuliah subuh, mengajar ilmu agama kepada rakyat. Kuliah subuh ini sudah berpuluh tahun dilakukannya setiap pagi, 7 hari seminggu, kecuali dia sakit atau berada di luar kawasan. Boleh juga kita karena knowledge. Jadi Tuhan ada nikmat yang Tuhan beri kepada kita secara lurus dan ada nikmat yang beri kepada kita melalui dan termasuklah nikmat mendidikan kita dari ibu bapa. Boleh jadi demikian pada aku juga kena syukur sebagai tonggok dan sebagai apa namanya asasnya dan bagi bapa juga bagilah itu jadi bila kita sedar atau bila kita senang ko, bila kita hati kita go, kita anak-anak kita jadi baik ko, tunggu pakai masjid lah ko, tiba-tiba sebenarnya. Benar lah dunia kita tak, ya mak. Selesai kuliah yang memakan masa kira-kira 20 atau 30 minit, bermula pula suatu acara yang khusus untuk pagi Jumaat. Acara istimewa yang barangkali tidak terdapat di tempat lain. Adat membelah mulut bayi dengan menyuap makanan lembut yang manis, biasanya buah kurma, dan memotong rambut.
Tok Guru akan mengakhiri bagi setiap kanak-kanak dengan doa. Kanak-kanak ini datangnya dari merata-rata tempat, dekat dan jauh. Biasanya lebih daripada 10 orang setiap pagi Jumaat. Tok Guru Ni Aziz tidak akan menolak apabila bayi dihulurkan ke pangkuannya. Seorang menteri besar ikhlas berkhidmat kepada rakyat tanpa mengira siapapun dia dan tanpa mengambil sebarang upah. Pagi ini juga, di tengah-tengah bandar Kota Baru, di Jalan Datuk Pati, orang bekerja mendirikan kemah-kemah yang sekejap lagi akan menjadi tempat berteduh ribuan orang muslimin muslimat yang datang dari seluruh pelosok negara, semata-mata untuk mendengar kuliah pagi Jumaat Tok Guru Ni Aziz. Suasana ini sebenarnya hampir serupa dengan suasana persiapan untuk sebuah konsert hiburan. Tetapi konsert kuliah pagi Jumaat Tok Guru Ni Aziz ini lebih hebat daripada konsert-konsert hiburan yang diadakan di negara ini. Setiap pagi Jumaat, ribuan orang berkumpul setiap minggu sudah bertahun-tahun hanya untuk mendengar Ni Aziz menyampaikan kuliah agama. 9:30 hingga 10:30 pagi. Tiada konsert hiburan yang dapat menandingi konsert agama ini. Kuliah yang diadakan di Dewan Zulkifli Ibu Pejabat PAS ini juga sebenarnya telah dimulakan oleh Ni Aziz sebelum beliau menjadi Menteri Besar dan terus dilakukannya sebagai salah satu amalan penting Menteri Besar. Melalui kuliah ini, Ni Aziz mentafsir ayat-ayat Quran dengan memperlihatkan hubungan pengertian dan pemahamannya dengan peristiwa-peristiwa masa kini dan isu-isu semasa. Dengan demikian beliau memperjelaskan bahawa Al-Quran adalah panduan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dan relevan dengan setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Kalau faham, dia betul cara faham. Kalau tak faham, dia cara tak faham. Mungkin juga cikgu waktu besar sekali iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala kira ke muka dunia ini untuk mengajar. Jadi ajaran yang keluar dari Nabi itu bukan kosong. Apa angin lalu saja dia. Kita mesti yakin bahawa ini bahan soalan, bahan percobaan, bahan dugaan. Oleh demikian, bagi mengukuhkan lagi juri berkata itu, Allah sebut lagi itu. Walana berwana naku. Sesungguhnya kita walana berwana. Allah ada gunung kataan nun kita panggil nun mutakalim, nun mutakalim ma'agayr. Kita ada kataan al-hukum.
Seterusnya, pada pagi Jumat 19 Oktober 2001 ini, selesai kuliah di Dewan Zulkifli, satu lagi acara menunggu Menteri Besar. Di sebuah kampung di daerah Panji di pinggir Kota Baru, bertempat di Masjid Mukim Cekok, berlangsung satu majlis khatam Quran untuk kanak-kanak di mukim ini. Tok Guru Nik Aziz suka berada dalam keadaan sentiasa berwudu. Di majlis ini juga Tok Guru menyampaikan kuliah agama. Nanti tengok, nanti kata lagu, nanti buat lagu, nanti tidak macam mana. Dan tiga kali, semua sahabat-sahabat Nabi bila depan Nabi dia pada tiga dulu. Pertama Nabi katakan, karena semua kataan-kataan Nabi tak lari daripada kalau Nabi tak kecek benda ada apa. Nabi tidak suruh orang tidak layak benda ada. Apa saja benda Nabi kata, bagi disuruh, bagi layak, bagi nasihat, bagi apa saja, semua sekali. Kalau Nabi tafsir, dia jadi agama dah. Agama yang kami Nabi kata, pada dibuat, pada bikin itulah agama. Baca ni, kami Quran. Orang tengok ni, kata tubuh Nabi ni dia kata apa yang kita bina. Itu Quran bergerak. Quran bergerak. Ini Quran bergerak kalian. Waktu Quran bergerak. Jadi sebab itu dah kita kos mimpi semua walaupun kita habis Quran. Tapi jangan berasa putih sekali. Habis Quran ini malah habis sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, sanggup lagi sekolah rendah. Sanggup lagi universiti. Yang minta sahabat aku habis sekolah rendah. Maka sedap. Dan sanggup lagi. Jadi sebab ini orang sekolah rendah. Masuk yang dua pula. Sekolah mana, gabung kita ajar kita sudah pada kita pula untuk kita mengaji maksud kan. Apabila itu dia kena buat apa? Ini kerja kajian. Kajiannya pelatih rakyat ni. Buat lagu mana? Semua kita tidak nak orang ajar, ada tak semua. Ini kerja kajian. Jadi kerajaan pun juga ke rakyat supaya rakyat ni buat sebuah Quran. Sekolah pun kena ajar rakyat dia supaya Quran ni. Ibu bapa juga kena didik anak-anak rumah sungguh Quran. Barulah kita menjadi orang panggil alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang mukmin serta aktiviti tersebut. Tok Guru memakai semula serbannya. Di PSA. Tapi mana dia baca Quran ni terpaksa tak ayat. Muhammad Amirullah bin Zakaria, Cyril Azwin Arifin, gurunya Fatimah binti Ismail, pulang ke rumah di Pulau Melaka untuk bersiap bagi acara seterusnya. Inilah lorong masuk ke rumah Menteri Besar Kelantan. Berjumpa dulu dengan sekolah menengah Darul Anwar, yaitu sekolah agama kepunyaan keluarga Menteri Besar ini sendiri. Kemudian lalu di hadapan Masjid Pulau Melaka. Kemudian nampaklah kediaman Menteri Besar. Dan terus saja sampai ke depan tangga rumah. Tidak ada pagar, tidak ada gate, tidak ada pengawal. Oh, rupa-rupanya tadi istri Tok Guru, Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak,
turut sama pulang dari majlis khatam Quran di masjid tadi. Keluar pula untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Kali ini di Masjid Mukim Mentuan, tidak jauh dari Pulau Melaka. Tetapi turun saja dari rumah, ada orang sudah menunggu di tepi kereta untuk meminta bantuan. Saya membaca dari masalah dari saya anak sekolah. Kita jabat boleh jabat dia kata so kita saja jabat dia kata tutupnya. Tapi dia pun dia gini. Dia buat. Ayah ada dah. Ayah ada. Ayah tak. Menteri besar ini sedang kesuntukan masa. Waktu solat Jumaat hampir tiba. Tetapi orang ini datang dari jauh, memerlukan bantuan. Tidak mungkin diabaikan begitu saja. Popel. Kalau kita boleh dekat orang gimana jabat lain pengalaman itu pribadi lupa pribadi dia ada gini kan awak balik tadi ada masalah dia ada dapur dia dari pribadi semua tahu awak tak tahu itu jadi hari sampai tapi dah minggu ni tu tapi tinggi di sana tak apa nanti tunjuk dia kan. Sama ada ini akidah, kita betul akidah kita betul pegang hidup kita bahawa tidak ada yang mahu secara menghadirkan Allah. Kita panggil asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak ada orang yang boleh berhenti berapa Tuhan terhadap manusia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita panggil asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pegang itu pun insya-Allah akidah kita. Boleh maka bila akidah kita boleh maka semua buat begitu berbalik kita mengikut. Ikut apa dengan hati kita sendiri. Karena dua beri kaki baik, dua beri mulut baik. Nampak yang mulut dua, hakikatnya hati semua kata. Nampak yang kaki buat, hakikatnya hati semua pergi. Kalau kita jangan pergi, kaki tak berubah. Kalau kita jangan kata, badan ni bahaya Allah ni, Allah. Mulut tak kan. Jadi kira-kira aja. Mulut kita, kaki kita, tangan kita, duduk lagi satu daripada kontrol daripada hati. Sudah, hati kita dikontrol oleh Islam. Dikontrol oleh Allah. Maka insya-Allah manusia muslim mukmin yang mempunyai bakat untuk dapat Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar nilai yang diminta sebut sangat, yang diminta tazkirah sangat, yang diminta usrah sangat, yang diminta ajar sangat, ini dah benar ya. Kalau semua buat kita mari daripada hati kita. Betul. Itu boleh. Melalui ibadat, melalui zikir, melalui apa boleh kita sendiri. Setelah selesai solat Jumaat,
Dari segi politik kita baiklah. Saat itu dari segi dia mengatakan generasi baru ini bukan dalam 4 lain. Iya. Walaupun Kelantan tidak bekerja pada hari Jumaat, tetapi nampaknya bilik khas Tok Guru di masjid ini seolah-olah bertukar menjadi pejabat pula petang ini. Tak ada benda pun. Dalil yang tak ada bendanya kerana kami bila nak ajak muzakarah. Tak mau. Kalau awak benar, pergi ke mahkamah misalnya. Mahkamah ni mahkamah rakyat. Muzakarah ni mahkamah rakyat. Tak mau. Datuk Guru Haji Hadi minta nak berdebat. Lari semua. Mahfud Umar minta nak berdebat dengan pemuda. Tak mau. Jadi kami nak tumpah tahu di mana salah kami ni. Cakap jauh-jauh tu payahlah. Tapi cakap depan. Suka jauh mana boleh. Kita nak laki-laki, nak gentleman. Depan. Barulah rakyat boleh tahu salah sungguh dia ni. Salah tu sungguh. Dia tak mahu. Dia masuk dalam bilik studio TV, cakap seorang diri. Masuk studio radio, cakap seorang diri. Tulis artikel, siaran sak khabar, seorang diri. Jadi kalau pendekar bersilat seorang diri. Guna kaki, tangan, siku, tumit. Habis itu, berhenti. Dia kata, aku pandai bersilat. Muka aku tak ada apa, bengkak-bengkak pun tak ada. Nak bengkak macam mana kamu bersilat seorang? Coba bagi depan aku. Itu. Di samping kuliah subuh yang diadakan pada setiap pagi, 7 hari seminggu, Tok Guru Ni Aziz juga menyampaikan kuliah maghrib secara tetap 2 kali seminggu di Masjid Pulau Melaka, iaitu pada malam Khamis dan malam Jumaat. Artinya, sesiapa yang di luar Kelantan berminat untuk mengikuti kuliah Tok Guru Menteri Besar ini, bolehlah datang ke Kota Baru pada petang hari Khamis. Solat maghrib di Masjid Pulau Melaka, dengar kuliah maghrib. Besoknya solat subuh, dengar kuliah subuh, dan selepas itu pukul 9.30 pagi, dengar kuliah pagi Jumaat di Dewan Zulkifli, Kota Baru. Satu lagi agenda malam Menteri Besar Kelantan, walaupun tanpa jadual tetap, ialah ceramah umum yang diadakan selepas solat Isya. Melalui ceramah umum, Ni Aziz menyebarkan ilmu agama di samping memupuk kesedaran politik melalui penjelasan isu-isu semasa. Bagi Ni Aziz, biar apapun isu semasa, penjelasannya adalah dari perspektif agama.